dia akan keluar form dia macam ni. Okey, bila keluar macam ni dia akan ada title. So kita tuliskan tajuk yang kita nak buat pada hari tu. Contohnya latihan 1. Arahan dia, kita tulis siap-siap arahan. Dekat sini berapa markah? Kalau ada nak bagi markah, kita isi markah dia dekat sini. Per 100 ke, 10 ke, 15. Okey, ada due date. Kita mesti letakkan due date supaya kita boleh tengok pelajar kita tu isi hantar semula kerja mengikut tempoh masa ataupun tidak atau melebihi masa. Boleh dihantar tapi kita akan lihat dia sebagai lambat dihantar. Okey, dia akan lambat dihantar. Topik. Topik ni kita perlu isi untuk buat mengikut topik. Contohnya bab 1, bab 2 dia akan nampak dengan jelas dalam kita punya Google Classroom tu lah. Dia punya susunan tu dia akan ikut bab. Okey, walaupun contoh hari ni kita ajar bab 1, esok ajar bab 2 tapi bila susunan dia ikut kita punya bab. Okey, seterusnya untuk add. Okey, bila kita tadi ayatnya adalah untuk memasukkan sebarang pautan. Okey, pautan ni apa-apa sahaja, YouTube, okey, quizzes, Google Form yang kita buat pun boleh kita masukkan. So dekat add tu dia dah ada sediakan siap-siap sama ada bahan kita tu dah ada di Google Drive. Okey, boleh klik Google Drive. Sama ada dalam bentuk link. Okey, link ni sama ada quizzes, kita gunakan Google Jamboard ataupun kita guna YouTube. YouTube boleh guna link ni ataupun YouTube direct yang ni. Okey, file ni apa-apa file yang ada di laptop. Okey, file yang ambil daripada laptop. Seterusnya, kita klik dan kita pilih. Contohnya kita pilih file. Kita dah upload, dia akan keluar. Okey, dia akan keluar dekat sini dan dia ada 3 pilihan dekat sebelah kanan ni. Okey, bila kita dah upload satu bahan tu, sama ada students can view file, student can edit file dan make a copy for each student. Okey, ada perbezaan 3 ni. Yang ni maksudnya pelajar tu hanya boleh tengok sahaja bahan yang kita masukkan. Maksudnya tak boleh edit di situ. Okey, yang kedua ni student can edit file. Okey, edit ini dia akan contohnya kalau pelajar pertama dah edit, bila dia hantar pelajar kedua masukkan, dia jadi kacau sikit yang ni. Okey, yang selalunya kalau kita bagi bahan untuk pelajar tu salin, contohnya macam saya bagi pelajar tu salin dalam buku dan jawab. Kita hanya gunakan students can view file. Sebab dia salin. Okay, kalau make a copy for each student. Okay, kalau kita pilih yang ketiga ni, okay, pilih yang ketiga ni, dia setiap pelajar tu dah ada terima bahan ni. Dalam setiap nama pelajar tu akan terima. Ini contohnya yang kita terima borang akta rahsia daripada Cikgu Suhaila dalam grup estek kita tu. Itu make a copy for each student. So setiap orang dah ada borang tersebut. Kalau student can view file ni hanya ada dalam yang asas saja. So setiap orang kena tengok daripada yang asal. Bukannya dalam nama-nama masing-masing tu dah ada file ni. Tak. Okay, kalau nak setiap nama ada file ni, kita make a copy for each student. Kalau yang atas ni student boleh view saja, boleh tengok, lepas tu dia edit, dia salin dekat buku, jawab-jawab, ambil gambar, hantar balik ataupun dia buat dekat laptop. Okey. Lagi satu, kalau kita gunakan Google Jamboard. Okey, Google Jamboard kita hanya boleh guna students can view file. Sebab dekat Google Jamboard tu dia dah boleh edit direct. Okey, dah boleh edit direct. Kita tak perlu gunakan edit file, kita guna view saja. Sebab bila dia guna dekat Google Jamboard, dia dah boleh direct edit. Dia boleh tulis jawapan dan dia akan hantar semula. Okey, ni 3 yang kita boleh pilih. Kebanyakan kedua ni kita tak pilih sebab bila pelajar pertama edit, nanti pelajar kedua isi dia akan edit atas pelajar pertama punya jawapan. Okey. So yang pertama atau yang ketiga kita selalu guna. Okey. Itu untuk kita punya hantar tugasan kepada pelajar. Okey. Seterusnya untuk penandaan tugasan.
Okay, bila nak tanda tugasan, saya lebih prefer untuk gunakan handphone. Sebab handphone kita ada pen direct untuk kita gunakan. Kalau di PC, dia boleh memberi komen sahaja dan bagi markah. Kalau kita guna PC, kita kena install apps lain lagi untuk gunakan. Okay. So kalau ni dia boleh, kita sudah hantar, kita pilih klik dan lihat kertas jawapan, dia bagi komen dan beri markah sahaja. Kita boleh kliklah bahagian mana kita nak komen dan kita bagi markah dan kita return baliklah untuk pelajar tu lihat. Okay, kalau di PC, kita lepas kita buka tugasan pelajar tu, okay, kita pilih seorang murid. Klik pada kertas jawapan dan kita akan klik ikon pen. Dekat mana pen tu, contoh ni. Okay, saya buka satu kerja pelajar. Okay, dekat bahagian atas ni ada pen. Ini handphone. Bila handphone dia direct. So kita klik pen ni, okay, kita pilihlah warna tu pen merah. So kita write lah. Kita write macam biasa sebab touch screen. Handphone kita tu touch screen. So dia lebih senang untuk kita semak. So kita semak, kita tekan 3 titik ni, tekan butang save. Okay, siap save. Okay, dah save, dia akan keluar macam ni. Okay, kita dah siap edit. So ini yang pelajar hantar, dia akan keluar lagi satu. Yang kedua, yang dah siap kita semak. Okay, seterusnya kita bagi markah kepada pelajar dan kita boleh tuliskan komen. Okay, tulis komen. Okay, sebarang komen yang cikgu nak berikan kepada pelajar tersebut lah. Dan bagi markah, terus klik return. So pelajar boleh lihat berapa markah dia dan pelajar boleh lihat mana jawapan yang betul dan mana jawapan yang salah. Okay, ini untuk menanda kertas pelajar lah. Okay, prefer guna handphone lah sebab handphone kita touch, dia direct ada pen, lebih senang. Sebab kalau PC kita just boleh bagi komen, kita tengok. Dan kalau kita guna PC boleh, cuma dia ada beberapa lagi yang kita boleh kena apps yang kena ada di PC, di laptop kita. Okay, ulang slide 14. Okay. Ni untuk kita semak. Okay, bila kita buka tugasan, sekejap lagi saya akan tunjuk. Cuma dekat handphone untuk semak ni kita tak dapat lihat kecuali cikgu-cikgu try dekat Google Classroom cikgu lah, boleh tengok. Okay, so kita klik kertas jawapan yang dihantar pelajar. Okay, dekat bahagian atas tu ada ikon pen. So klik pen tu, kita boleh touch screen handphone kita tu dan semak jawapan pelajar. Okay. Kalau cikgu nak try pun boleh kita lihat sama-sama untuk try buat create kelas lah. Okay, untuk kita try. Sekejap ya cikgu. Okay. Kita try buat sama-sama kalau dapat lah. Okay. So cikgu boleh lihat dekat masing-masing. So kalau ni saya punya ni memang dah dalam IDMOE. Okay, IDMOE. So classroom, ini yang saya katakan Google Jamboard. Okay, Google Jamboard ni pun senang untuk cikgu semak kertas jawapan dan pelajar boleh edit direct dekat Google Jamboard ni. So kita lihat Google Classroom. Okay, yang kita nak create class. Okay, ini yang saya katakan class. Okay, kita tekan tambah ni, dia akan keluar 2. So kita create class. Okay, create class. Okay, kita masukkan
nama kelas yang kita nak, saya lebih prefer gunakan subjek dan juga tingkatan. Okay, ASK Form 2. Section, subjek, ASK, section. Okay, ini kita isi dan kita tekan create. Okay. Seberapa lama dia depends kepada line cikgu, sama ada laju ke lambat ke. Okay, so ASK Form 2. Okay, so saya bagi nama dekat sini supaya tak ada pelajar yang tertukar kelas. So class code, ini class code. So bila kita besarkan, okay, ini class code yang kita boleh kongsi dengan pelajar. Okay, ataupun kita cikgu boleh try, boleh guna dua window, siapa yang guna dua ni, ataupun kalau di handphone boleh try di handphone. Okay. So bila ni, ini class code. Code ni kita boleh share dengan pelajar kalau pelajar nak gunakan melalui join class. Okay, ataupun kita add pelajar melalui sini, tekan people. Okay, di sini invite student. Okay, tambah pelajar kita ni, so kita tekan, kita boleh copy. Okay, sebelah sini adalah copy invite link. So kita ambil link ni dan share kepada pelajar. Okay, share kepada pelajar sama ada dekat WhatsApp, dekat Telegram, mana-mana grup yang cikgu dah ada dengan para pelajar. Okay, type a name. Ini yang saya katakan cara ketiga di mana guru sendiri add pelajar. Okay, guru sendiri add pelajar. So kita type ID MOE pelajar dan last kali kita tekan invite. Yang lain, yang ni pelajar yang kena join sendiri. Cara ketiga sahaja guru yang invite pelajar. Okay, so ni cara ketiga. Kita type semua ID MOE pelajar dan kita invite pelajar. Okay, ini cara untuk add pelajar. Okay, seterusnya kita lihat bila nak. Okay, so ni classword. Okay, ni yang saya beritahu classword. So dia awal yang tak ada apa-apa ni. So ni create. So create. Okay, kita pilih assignment. Okay, contoh assignment saya tulis dekat sini nombor perlapanan. Okay, arahan cikgu boleh tulis apa arahan. Tonton video, buat nota berdasarkan video, jawab quizzes. Jawab soalan quiz. Ini contoh. So ayat ni lebih tersusun kalau cikgu buat. Okay, seterusnya point. Kita boleh isi point sama ada nak berapa markah ataupun tak nak bagi markah. Okay, contohnya 10 markah. Saya berikan di sini 10 markah. Dan kebanyakan due date, kita berikan due date supaya kita nampak pelajar kita tu dihantar kerja mengikut tempoh masa lah. Sebab kebanyakan pelajar ni jarang bangun awal, buat tengah-tengah malam baru buat. Jadi kita boleh nampak dia hantar awal ataupun lambat. Contohnya kita hantar esok. Okay, time pun kita boleh pilih nak pukul berapa. Okay, ini contoh yang saya beri. So ini yang saya katakan topik. Bahagian topik ni kita selalunya kita create topik sebab kita nak separatekan setiap kerja pelajar, setiap tugasan kita bagi tu ikut bab. Okay, contohnya bab 1. Perwakilan nombor. Perwakilan nombor. Okay. Ini kita dah siap isi, kita belum lagi tambahkan pautan apa-apa. Okay, seterusnya kita add. Okay, so ini saya kata sama ada kita ambil daripada Google Drive, daripada link, daripada file yang sedia ada, ataupun kita ambil daripada YouTube. Okay, contohnya saya ambil satu link daripada YouTube. Buka YouTube. Okay, cikgu buka YouTube. Okay, YouTube. Okay, keluar kartun saya ni lah. Okay, so kita contoh kita buka ni satu YouTube. Okay,
kita buka YouTube, mana kita nak dapatkan link dia. Okay, mana kita nak dapatkan link dia, kita tekan share. Okay, tekan share, ni keluar dah dia punya link YouTube. Okay, so kita copy. Okay, kita pergi balik kepada classwork kita, buka link YouTube. Okay, kita paste. Okay, paste. Kita search. Tak keluar. Okay, kita boleh direct type. Tapi itu cara dia, kita ambil daripada nombor perlapanan. Tak keluar dia punya link. Saya punya line saya rasa dah sangkut. Sekejap ya, saya punya line dah sangkut dah. Oh, okay. Kenapa tak dapat masuk? Tak dapat copy? Sebab dia dalam keadaan iklan. So kita play dulu sehingga. Okay. Bila dalam iklan dia tak dapat copy link. So kita copy setelah masuk ke YouTube yang kita nak, yang sepatutnya. Okay, tekan share. Okay, copy link. Classwork, kita pergi balik dekat classwork. Harap-harap menjadi ni tak dapat juga kali ni. Tapi itu cara dia, memang daripada situ sama ada saya punya line sekarang dah sangkut ke. Sebab bila line slow pun dia akan effect kita punya sebab bila nak masukkan ni line tu penting. Sebab dia tak dapat masuk. Line saya dah slow, saya rasa. Sekejap ya cikgu, saya punya line dah sangkut saya rasa sebab dah sangkut saya punya ni, YouTube. Maaf ya cikgu, line saya sangkut. Sekejap ya cikgu, saya share semula cara untuk ni. Ini yang sering kita hadapilah sebabnya line internet tu pun salah satu faktor menyebabkan kita punya bahan kalau kita nak upload. Okay. Saya. Okay, so ni. Okay, so kita pergi semula classwork. So nombor perlapanan tadi ada masih. Okay, so kita edit assignment sebab dah tersangkut tadi. So sama ada kita nak ni. So add ni kita pergi balik dekat cikgu ni ada. Copy link kat Google Classroom guna CTRV untuk paste kat keyboard. Saya punya keyboard problem. Tak boleh nak Ctrl V. Okay, so kita pergi dekat YouTube. Cikgu-cikgu semua dah expert dah pun sebenarnya untuk semua ni.
Okay. So ni kita share, copy link. Okay. Okay, classwork. Kita pergi dekat link pun boleh. Kita share, paste. Okay, add link. Okay, dekat bawah tu dia dah keluar. Okay, dah keluar. So, sebab dia YouTube, kita tak boleh edit, tak boleh apa-apalah. So, yang seterusnya, kalau kita nak tengok tadi, kita boleh edit file. Okay, so kita pilih add file. So, tekan browse. Okay, ini contoh yang saya masukkan. Okay. Okay, so sini yang bahagian YouTube ni memang kita tak dapatlah edit ke apa semua tu. So bila bahagian yang kita ambil daripada ni, kita boleh tengok student can view file, student can edit file ataupun make a copy for each student. Okay, kalau kita pilih yang ketiga ni, setiap pelajar dah terima gambar ni. Okay, kalau tak student can view file ni, kalau kita pilih yang ni maksudnya pelajar tengok daripada yang asal saja dan pelajar salin. Okay, boleh salin ikut arahan yang cikgu bagilah pelajar akan ikut. Dan last kali kita tekan assign. Okay, selesai untuk assign. So depend kepada pelajar. Okay, so turn ini kita akan lihat berapa ramai pelajar yang hantar semula jawapan. Okey, berapa ramai pelajar yang akan hantar jawapan kepada cikgu semula. Okey, seterusnya kita pergi kepada kelas. Okey, saya jawab soalan cikgu Tien tadi. Okey, cikgu Tien ada tanya macam mana untuk delete group yang dah kita tak gunakan. Okey, cikgu Tien ada tanya untuk delete group yang dah tak digunakan. Okey, so dekat 3 button ni, okey, kita ada move, copy, edit, copy, archive. So tekan sahaja archive. Okey, so tiga titik dekat group tu, tekan sahaja archive, tekan. Okey, tunggu, okey. So group tu dah tak wujud dekat sini lah. Okey. Tak ada apa kot cikgu nak tengok. Ada soalan lain ke? Aduh. Cikgu Sri Tanjung ni semua dah expert untuk guna Google Classroom. Ada yang boleh saya tahu lagi ke? Nak tengok pasal apa? Okey. Cikgu semua ada soalan ke? Alah. Ada pertanyaan ke Tuan Pengetua, Cikgu Arman, guru-guru lain? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya tak ada apa nak dipersoalkan. Cuma sama ada saya faham atau saya tak faham, saya rasa macam okey, tak ada masalah. Cuma ada kita tengok daripada chatting tadi nampak macam saya tahu ramai antara cikgu-cikgu kita ni lagi sebenarnya lagi ya, ada ilmu lagi tau. Tapi dia orang ni jenis-jenis tak tahulah jenis-jenis malu-malu kucing ke, malu-malu pokok semalu ke, saya tak tahu. It should be kalau ada sebarang benda yang nak kita kongsikan masa ni lah. Macam saya tahu yang Cikgu Bistami ni memang hebat. Cikgu Bistami dia ada sijil ada apa tu saya tahu tu. Jangan pandang sebelah mata kata orang. Jadi itulah. Macam Amir tu dah biasalah dengan dia punya YouTube apa semua. Dan cara mengajar pun kita dah tahu dah. Sampai dia promote dia punya YouTube tak ada iklan tadi. Itu yang kelakar.
Tapi cikgu, ada tak ada masalah cikgu-cikgu lain? Ada tak mungkin boleh top up lagi ke? Sebab ni belajar tau. Saya rasa untuk saya sendiri sangat membantu. Selamanya ialah kita nak suruh-suruh orang buat, tapi ada benda yang kita tak tahu. Jadi saya akui apa yang saya dapat hari ini sangat membantu. Ada tak cikgu-cikgu lain? Kok boleh nak bantu lagi dalam untuk yang very simple Google Classroom ni. Yang simple saja. Yang bolehlah budak form 1 pun boleh masuk. Boleh buat. So, tapi cara Haizi terang tadi menampakkan yang sangat menarik. Kalau kita punya budak-budak kita kata kalau kata budak kita adalah budak mozaik contoh. Memang 100% masuk lah. Memang sangat menarik lah. Bukanlah nak kata budak kita ni tak berapa baik. Ada. Di antara budak kita ni ada yang bagus. Tapi cara penerangan yang tadi, yang benda-benda detail-detail yang lebih tadi sangat menarik lah. Tidak ada masalah mengatakan budak tak boleh belajar, budak tak nak masuk. Saya tak ada masalah. Yang masalah adalah attitude budak lah, ataupun yelah, budak kita kan kadang-kadang untuk bahagian ni data-data ni dia tak boleh, tapi kalau data game tu dia boleh main sampai 3-4 pagi. Saya cakap ni atas anak saya lah. Okey, ada apa tambahan tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak menjawab soalan Cikgu Tien tadi. Yang katanya ada pelajar yang tidak dapat join kelas. Yang tak dapat join kelas tu maksudnya dia dah masuk dalam Google Classroom tapi tak dapat join ni cikgu ni. Dia tak dapat masuk Google Classroom pun. Dia kata tak dapat link yang saya bagi, mereka tak dapat masuk. Tak dapat masuk. Dia punya password tu dia nyatakan password salah ke apa? Itu saya tak pasti. Mereka dah contact Cikgu Jumali, nanti saya akan panjangkan lah. Saya takut mereka tak switch account je. Maybe lah. Sebab kalau tak boleh juga, ya. biasa Cikgu Jumali memang dihantar kat saya akan reset password. Saya akan beri password semula lah kepada pelajar tersebut. Baik, terima kasih. Okay. Baik, untuk ni tadi, untuk penerangan yang Google Classroom ni, saya rasa amat sesuai untuk budak-budak PPU lah. PPU patutnya 100%. Patutnya 100%. Saya tengok pun, yalah dari segi komen harian pun, tak adalah banyak masalah sangat dengan budak-budak PPU. Sebab kita tengok budak-budak PPU dalam harian biasa bersemuka pun mereka sentiasa dengan handphone mereka. Kan? Jadi itulah. Macam mana pandangan? Boleh cikgu PPU bagi pandangan seorang dari segi penyertaan pelajar? Selamat petang semua. So far saya guna Google Classroom ni sangat mudah untuk saya detect pelajar mana yang dah hantar kerja latihan dia dengan yang belum lah. Dan saya mudah nak kena pasti saya dah pulangkan latihan tu ke belum. Kadang-kadang bila pelajar dia hantar personal, saya terlepas pandang, ada yang saya tak tanda, saya tak semak. Jadi bila hantar Google Classroom, kita mudah nak detect siapa boleh hantar dan siapa grade yang kita dah bagi. Jadi kita boleh kejar kerja pelajar lah. Jadi yang ini penting untuk SEM ini sebab saya buat kerja khusus, pelajar patutnya ikut tarik deadline dia. Jadi mudah untuk saya guna Google Classroom, sangat membantu. Cuma sebab kali ni saya ada 2 kelas, satu kelas tu saya bawa ambil alih, pelajar tu sikit masalah. Separuh daripada mereka tak dapat join. Itu yang saya minta Cikgu Farah dan Cikgu Jumali untuk bantu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Tian. Samalah juga macam kita ni kan, masa kita hantar ERPH kan, masa tu lah saya boleh trace siapa yang belum hantar, siapa yang dah hantar kan. Jadi samalah tu. Itu antara kebaikan dia lah, kemudahan. Dan saya harap cikgu-cikgu, terutama cikgu-cikgu formasi saya tak ada masalah saya rasa. Terutama cikgu yang ke arah budak exam ni, yang tertinggal macam budak form 4, form 5 ni. Utamakan untuk Google Classroom lah, apa sajalah cikgu. Kata orang, yalah, kalau melainkan lah memang dah tak boleh buat apa, cikgu buat cara cikgu yang sedia ada sekarang pun alhamdulillah lah. Okey, terima kasih. Amir ada nak cakap apa Amir? Dah tersungguh. Apakah bunyi berdesainnya? Kau duduk dalam air ke?
Tak dengar lah, Meh. Okay, Assalamualaikum. Okay, satu lagi berkaitan dengan kalau kita nak tanda pelajar punya latihan, memang kalau Cikgu Haizah cakap tadi kita guna handphone kan, kita guna handphone lebih senang sebab dia ada pen. Dekat kalau kita guna laptop, okay, hanya ada komen sajalah. Cuma mungkin ada beberapa kaedah jugalah. Kita boleh tambah extension, Chrome extension. Kita boleh cari dekat Chrome Web Store, nama dia Kami. Itu pun salah satu kaedah, sebab kalau kita dah install add-ons Kami tu dekat kita punya Chrome, kita boleh tanda, tapi dia hanya 90 hari punya trial je lah. Okay, dia beri kita ID MOE ni, dia beri 90 hari. Okay, untuk kita gunakan add-ons Kami tu. Jadi kat situ pelajar lebih baik dihantar kerja je menggunakan PDF dan kat situ kita boleh tanda. Kat situ dia boleh kita gunakan kita punya tablet lah untuk tanda pelajar punya latihan kalau kita buka ke laptop lah. Okay, itu salah satu lah, tapi dia 90 hari lah. Tapi lama jugalah kan, 3 bulan kita boleh gunakan. Okay. Itu salah satu lah. Okay. Kalau yang nak gunakan laptop lah. Okay, mungkin ada lagi cikgu-cikgu yang nak share, okay, perkongsian, okay, yang tambahan lah, okay, yang dia biasa guna, mungkin ada ilmu-ilmu baru yang kita boleh share sama-sama. Ada soalan tu dari Nur Sazlin. Saya ada soalan, jika kita nak ambil link untuk Google Meet di Google Classroom, pelajar perlu download apps Google Meet di handphone mereka atau tidak perlu? Jawab, Amir. Farah, jawab Farah. Ambil link untuk GM. Jika kita nak ambil link untuk GM di GC, pelajar perlu download apps. Kalau kita buka dekat handphone, dia memang akan suruh minta kita download GM kan. Ni maksudnya kita kalau guna handphone memang dia akan dia akan auto minta kita download lah GM dekat handphone tu. Cikgu Haizi pula. Ni Syazlin, maksud Lin macam mana Lin? Link untuk GM. Tu Atira dah jawab tu, kalau guna handphone memang kena download. Kalau guna handphone memang kena download GM tu. Cikgu, mungkin ada tambahan lain cikgu-cikgu? Sama nak cakap tadi Amir ke? Tu Cikgu Nur Rehan ada dia punya pandangan tu Cikgu Nur Rehan. Kalau saya lah, untuk tanda dengan pen merah, tugasan pelajar pada PC atau laptop, saya akan klik pada Open with DocHub PDF Sign and Edit. Wah, lagi hebat ni. Nur Rehan. Ya, DocHub PDF tu pun salah satu kaedah jugalah selain daripada yang Kami tadi. Okay. Yang DocHub tu dia boleh, sebab kadang-kadang pelajar dia hantar gambar, dia snap gambar, dia boleh hantar. Tapi yang Kami tadi dia lebih prefer pada PDF punya file lah. Okay. DocHub pun sama. Mungkin Cikgu Nur Rehan boleh share penggunaan DocHub ke? Cadangan yang baik tu. Nanti kita Nur Rehan masukkan. boleh share. Kita pernah guna. Saya buka assignment pelajar, tugasan pelajar. Kemudian pada tugasan pelajar tu nanti dekat Google Classroom tu,
Bila saya buka je tugasan pelajar, dia akan paparkan satu paparan. Saya tak kerti nak share ni. Jadi dia akan keluarkan tugasan pelajar tu, dekat atas tu dia tulis open with. Jadi bila kita klik dekat open with tu, dia akan ada senarai pendek lah, doc.hub -pdf sign and edit. Lepas tu dia akan buka satu tab, dekat tab tu dia dah tunjukkan kerja budak tu lah. Dari situ nanti kita klik dekat pen, tukarlah color merah ke biru ke suka hati, nanti kita boleh write dah pada kerja pelajar tu. Cikgu Norehan kat Gaza ke ni? Ada. Bendera Palestin. Okey, betul. Boleh Farah. Okey, doc-hub tu macam yang kami tadi, doc-hub ke kami ke mungkin ada lagi yang lain ke mungkin kita boleh explore jugalah. Kita kena dia add-on Chrome. Kita boleh cari je. Sekejap saya cuba share sekejap. Dalam Google Classroom tu kan nanti ada, kita bagi assignment dekat bahagian student work tu, siapa pelajar yang dah turn in kerja-kerja mereka. Jadi pada pada file pelajar yang turn in tu, bila kita klik kat situ, dia terus akan buka satu tab baru yang ada pelajar punya kerja kan. Jadi pada pelajar tu punya kerja tu nanti ada tulis perkataan dekat atas tu ada tulis perkataan open with. Jadi dekat open with tu saya klik terus dekat doc.hub PDF sign and edit. Lepas tu dia akan buka satu lagi tab, memang terus ada kerja pelajar. Dia loading dokumen pelajar. Sebab saya bila bagi pelajar dia ada bukan saja ayat, ada gambar raja, ada graf keluk semua. Jadi saya perlukan mungkin cara macam itulah. Tapi kena suruh pelajar tu save dalam bentuk PDF. Kalau bentuk Word, nanti gambar raja tu dia lari. Jadi bila hantar bentuk PDF, senanglah kita nak tanda dengan pen merah lah. Pen merah, kita pilihlah warna apa yang kita nak, pen merah ke pen biru, hijau ke dan sebagainya. Itulah cara saya lah. Itu pun baru dapat tu, baru tahu tu. Yang itu tadi memang cikgu kena adds on ni. Kalau kita tak adds on kat Chrome kita dia memang tak ada. Sekejap saya cuba. Okey, saya cuba share sekejap. Okey, cikgu dah nampak tak ni? Cikgu ada nampak tak saya paparkan contoh pelajar saya punya ni? Boleh. Ya, nampak. Ada ni contoh jawapan pelajar bila kita buka. Macam ni saya dah adds on kami dengan doc.hub. Jadi yang macam tu yang Puan Nurhan cakap tadi. Bila kita open with, kita boleh open with dekat doc.hub ni. Tapi kita kena adds on lah. Adds on tu kita kena cari je dekat web Chrome punya tu lah. Okay, add on tambahan apps je lah yang kita boleh gunakan. Okay, macam yang kami tadi yang saya cakap ni dia trial. Okay, 90 hari. Okay. doc.hub saya rasa doc.hub Cikgu Nurhan dia free semua ke Cikgu Nurhan? Saya tak pasti sebab saya punya PC ni memang dah ada benda-benda tu. Memang dah ada. Memang dah ada. Kalau yang doc.hub ni ada yang juga lah, tapi saya tak guna lagi. Saya pernah guna kami tu je lah. Dia boleh tanda. Lepas tu bila kita dah tandakan assignment tu dekat doc.hub tu, kita boleh hantar semula assignment tu pada pelajar melalui email. Jadi pelajar tu boleh dapatlah tahu mana silap dia kat mana kan.
Itu Nur Fazlina jawab tu apa tu? Tak perlu download Chrome extension. Hub tu pun boleh. Macam mana tu Nur Fazlina? Tolong terangkan. Nur Fazlina Osman. Ya, sebab saya tak ada Chrome pun, still masih boleh guna .hub tu lah. Maksudnya macam Kak Farah tunjuk tadi, memang open with .hub tu auto ada. Tak payah add on. Oh, dia tak payah add on sebab macam tak ada. Alright. Ni yang ikut kepada Chrome kita kot rasanya. Sebab saya memang saya kena add on dulu. Saya guna Safari. Mungkin boleh cubalah kat YouTube. Saya pun tengok YouTube juga. Okay, bagus. Okay, terima kasih. Ada apa-apa lagi nak kongsi? Cikgu Nur Rehan? Tak ada, itu ajalah. Terima kasih banyak lah. Saya tak berapa pandai, cuma banyak trial and error je. Itu yang pandai tu. Orang yang tak pandai tu yang tak pandai try dia. Terima kasih Cikgu Ustami. Chrome auto update. Wah, macam buat live lah. Jangan lupa tekan butang subscribe dengan like Okey, satu lagi saya minta jasa baik semualah untuk isi, kalau yang belum isi lah borang yang berkaitan dengan penggunaan Google Classroom dalam PDPC atau PDPR. Setakat yang saya tengok ni 50 orang. 27.5% tu ada yang memang tak pernah tidak menggunakan lah. Tidak menggunakan untuk PDPR. Okay. Mungkin selepas ni boleh cikgu-cikgu yang tidak pernah menggunakan untuk PDPR boleh create kelas lah. Jadi kita boleh tambahkan kita punya persen penggunaan ni untuk saya bentang pada hari Khamis nanti. Okay. Mungkin cuba create kelas ke untuk kelas esok ke maybe boleh cuba untuk create kelas lah bagi yang belum pernah untuk PDPR lah. Sebab saya tengok analisa dekat saya dapatan daripada Google Form tu 27.5%. Okay. Tidak pernah menggunakan lagi lah. 72.5% dah gunakan. Okay, tahniah dan terima kasih. Okay, mungkin lepas ni selepas penerangan daripada Cikgu Haizi, mungkin cikgu-cikgu yang belum pernah boleh cuba create kelas, boleh cuba hantar tugasan, okay, kalau tidak pun hantar material ke kepada pelajar ataupun hantar paling mudah hantar link YouTube ke untuk pelajar. Okay, jadi kita bolehlah kalau rasa dah ubah, dah ada pernah guna, bolehlah isi semula Google Form tu. Okay, jadi persen yang dah gunakan tinggi sikit lah. Okay. Itu saja. Ada apa-apa lagi Cikgu Arman? Okey, semua dah jelas. Tak dengar. Haizi itu saja. Yang lain dah jelas. Kalau ada apa-apa lagi soalan, ada lagi daripada guru-guru lain. Jika tiada, saya rasa setakat itu sajalah penerangan yang disampaikan oleh Cikgu Haizi. Terima kasih pada Cikgu Haizi dan guru-guru yang lain yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Dan terima kasih juga kepada guru-guru yang bagi pandangan, pendapat dan sedikit ilmu yang dapat saya rasa ramai hebat dalam grup ini. Jadi hari kita sama-samalah bantu pada guru-guru yang kalau ikutkan saya pun tak berapa hebat bagi sini. Terima kasih kepada semua. Okey, saya sudah akhirlah. Saya rasa setakat itu je bos Saya stop dari sini ya. Tahu betul? Saya nak cakap sikit. Boleh? Okey, saya mengambil kesempatan untuk petang ini, saya mengambil kesempatan yang pertama-tamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu yang telah menjalankan PDPC PDPR sejak selepas raya itu hari sehinggalah hari ini. Dan tahniah cikgu.
Yang keduanya, saya nak ingatkan kepada kita semua memandangkan dalam suasana pandemik yang semakin mencabar ini, saya mengharapkan kita semua mengambil iktibar dan kita ambil berat tentang apa yang telah disarankan oleh kerajaan, oleh kementerian, oleh KKM dan sebagainya. Di mana kalau kata duduk rumah, jika tak ada apa kerja lain, duduklah kat rumah je cikgu. Janganlah keluar sesuka hati cikgu. Cikgu tengok orang dah tak ramai, cikgu lagi nak keluar. Jangan cikgu. Kita cuba sekali dalam keadaan sekarang di Melaka ni, saya tengok hari ni pun kes untuk keseluruhan sampai 7,600 lebih. Na'udzubillah min zalik. Cikgu, jadi saya mengambil kesempatan juga mendoakan semua guru-guru yang ada, semua kaki tangan sekolah, warga sekolah, anak-anak murid kita, ibu keluarga mereka, masyarakat dijauhi dari sebarang wabak dan dipermudahkan dalam segala urusan. Dan kita doakan sama-sama supaya guru-guru yang terlibat secara tak langsung dengan COVID diberikan kemudahan, diberikan kesembuhan, ya. Dan kita ingat, sama-sama kita selepas sembahyang sebagai orang Islam, setiap kali lepas doa sembahyang, selain kita mendoakan keluarga kita, kita doakan kawan-kawan kita juga yang berada, dan kita doakan mana juga semua umat Islam di dunia ini. Ya. Jadi terima kasih banyak. Saya harap Cikgu Arman, ya, Ustaz Ahmad, ya, Cikgu Arman, Ustaz Ahmad, saya tengok Cikgu Isbah, ya, Cikgu Zain, dan cikgu-cikgu lain yang terbabit, banyak-banyak bersabar. Ya. Kami sentiasa mendoakan cikgu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kedugaan Tuhan beri pada hamba-Nya yang kuat sahaja. Ya, insya-Allah kita sama-sama doakan, ya, semua sekali doakan. Tak kira apa bangsa, kita doakan sama-sama. Ya, sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.